Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh install satu operating system Linux yang dipanggil Ubuntu ke dalam komputer anda yang dah ada Windows. Jadi episod ini saya buat khas bersempena dengan kita punya ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Okey, kenapa saya kata macam tu? Sebab saya nak memerdekakan anda daripada asyik duk pakai Windows ataupun Mac OS. Jadi apa salahnya kita sekali-sekala tukar untuk pakai variant operating system yang lain pula? Contohnya Linux. Video ni saya dah bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama tu saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk nak install Ubuntu ke dalam komputer anda supaya anda boleh dual boot sama ada ke Ubuntu ataupun ke Windows. Manakala bahagian yang kedua pula, saya tunjukkan bagaimana anda nak uninstallkan Ubuntu kalau anda tak nak pakai dia dah. Jadi untuk persediaan nak buat apa yang saya tunjukkan ni, anda perlukan dua thumb drive. Kalau boleh, kalau ada dua, Alhamdulillah lah. Kalau ada satu pun tak apa. Dan setidak-tidaknya thumb drive ni, saiz dia adalah 8GB. Jadi kenapa saya katakan ada dua? Satu untuk install Ubuntu, satu lagi untuk uninstall Ubuntu. Okey, jadi jom kita tengok bahagian yang pertama. Macam mana anda boleh install Ubuntu ke dalam komputer anda. Mula-mula anda kena download Ubuntu dulu. Buka mana-mana browser macam Chrome ke Firefox ke, lepas tu search untuk Ubuntu. Nanti anda akan nampak macam ni lah. Ni dia punya result Ubuntu. Tekan download ni. Dia akan bawa anda ke website ni. Ini semua setting untuk biskut-biskut apa ni. Terima je lah biskut apa nak bagi. Kita nak download Ubuntu desktop ni. Okay, bila anda klik dekat situ, anda akan nampak Ubuntu 20.04.3 ni. Turun bawah sikit. Nampak butang download tu. Tekan. Nanti sekarang download tu akan keluar secara automatik lah. So tunggu sajalah. Okey, dia punya download dah start. Jadi anda akan dapat satu file yang .iso tu. Jadi macam ni, saya biarlah dia download sampai habis. Kita pergi kepada bahagian seterusnya. Sementara duk tunggu Ubuntu tu habis download, anda download satu lagi aplikasi nama dia Rufus, ataupun bahasa Melayu kita panggil Rufus je lah. Okay, anda Google dan cari Rufus ni, buka dia punya website. Kita nak download dia punya application lagi. Anda nampak macam ni kan? Anda turun ke bawah sikit, nampak dia tulis download tu. Ni, Rufus 3.15, download benda tu. Okey, Rufus ni dia adalah satu aplikasi yang akan membolehkan kita untuk nak buat satu bootable drive. Sebab nanti image ISO Ubuntu tu kita akan masukkan ke dalam satu USB drive untuk kita boot daripada situ nanti. Bila Ubuntu anda dah habis download, anda cocok salah satu USB kosong yang ada tu ke komputer anda, lepas tu buka application Rufus tu. Dekat bahagian device tu, pilih yang USB tadi tu. Macam contohnya saya punya ni yang saya tulis 64GB ni lah yang tu. Lepas tu untuk bahagian boot selection ni, anda biar saja disk or ISO. Lepas tu tekan butang select ni. Masuk kat dalam dekat mana ada download Ubuntu. Macam saya download masuk dalam folder downloads ni. Anda patut ada file yang .iso tu kan. Okay, so bila benda tu dah selesai, untuk bahagian target system ni semua jangan payah kacau dulu. Kita nak tukar bahagian partition scheme tu. Jadi apa yang anda kena buat adalah anda klik dekat partition scheme tu. Sekarang dia tulis MBR tu kan. Anda tukar kepada GPT. Lepas tu anda tengok dekat target system semua tu berubah. Biar saja. So sekarang anda tekan butang start. Nanti anda akan nampak yang window ISO Hybrid Image Detector ni. Anda tekan OK je, tak ada masalah apa. Lepas tu dia bagilah warning kalau anda tekan OK, nanti data dalam anda punya USB drive semua kena delete. So tak apa, teruskan sahaja. OK, jadi sekarang ni dia akan buatlah proses untuk nak copy ISO tu masuk dalam anda punya USB drive. Jadi anda tunggulah benda ni sampai habis. Disebabkan proses tu agak panjang, saya potonglah sampai ke ujung dia. Jadi kalau semua proses nak copy data tu berjalan dengan lancar, maka anda patut nampak dekat bahagian status bawah tu, dia tulis ready kali hijau macam tu. Jadi sekarang ni, anda dah ada satu bootable Ubuntu punya USB drive. Untuk bahagian seterusnya, kita kena potong sebahagian hard disk kita tu untuk diberikan kepada Ubuntu. Jadi anda kena buka disk management lah. Pergilah dekat bahagian search ni, tulis ada disk mgmt ni. Anda akan nampak dekat bahagian best patch tu dia tulis create and format hard disk partition. Tekan benda tu. Anda akan nampak disk management window ni lah. Jadi ini saya punya system drive kalau anda tengok yang system C tu. Apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak ambil sebahagian free space daripada system C tu untuk bagi kat Ubuntu. Jadi anda tekan benda tu dekat bahagian system C. Lepas tu anda tekan kanan ataupun right click tu. Dan dia akan keluar menu macam ni. Pilih shrink volume. Jadi dia akan buat calculation sikit. Okey, kalau nak ikutkan, Ubuntu ni dia kata hanya perlukan dalam 2GB sahaja free space. Tapi anda bagilah banyak sikit kan. Macam saya dekat sini, saya nak bagi berapa? 256GB lah. Okay, saya tulis 256,000 MB. Okay, tekan shrink. Jadi dia akan kecilkan C tu. Jadi untuk anda pilihlah ikut free space apa yang anda ada. Nak bagi 10 ke, nak bagi 20 ke, terpulang pada anda.
Jadi bila dah selesai, anda nampak sistem C tu dia dah makin kecil, lepas tu dia ada satu lagi bahagian 250GB itu yang unallocated. Jadi untuk dalam kes ni, saya akan install Ubuntu dalam 250GB tu nanti. Okey, jadi anda dah ready nak install Ubuntu. Anda boleh restart lah komputer anda sekarang ni. Bila anda dah restart komputer anda tekanlah atas keyboard tu butang delete ke F12 ke apa ke untuk nak masuk BIOS. Apa yang kita nak buat adalah kita nak tukar dia punya boot option. Macam ini saya punya BIOS untuk motherboard Gigabyte. Macam anda nampak dekat sini boot option number 1 tu nak masuk window kan. Saya nak suruh dia boot daripada USB drive yang kita buat menggunakan Ruffles tadi tu. Anda nampak sini satu, nampak USB flash drive yang PMAP partition 1 tu. Okey, so anda ubah supaya anda boot daripada USB drive, lepas tu save lah dekat BIOS anda. Lepas tu nanti dia akan restart balik lah. Bila sistem anda restart nanti, anda akan nampak satu menu macam ni. Benda ni. Ni nama dia grab menu. Ni lah yang cara kita nak install kita punya Ubuntu. So, anda boleh control menu ni pakai anda punya arrow key atas bawah tu. Pilih Ubuntu. Lepas tu tekan enter. Okay, so tunggu sekejap dia load Ubuntu. Kalau tak ada sebarang masalah, anda sepatutnya nampak benda ni lah yang mana dia tulis duk tengah check disk. Lepas tu ada logo Ubuntu dekat situ semua. Katakanlah anda tak nampak benda ni ataupun keluar error apa yang pelik-pelik. Kebarangkalian besarnya adalah anda punya USB drive tu bermasalah. Jadi apa yang anda boleh buat adalah anda buat balik proses untuk nak copy ISO tu masuk ke dalam USB menggunakan yang application Ruffles tu. Proses nak check disk ni dia akan makan masa sikit, jadi anda kena tunggulah sampai habis. Tapi dalam video ni saya potonglah bahagian tu. Kalau disk checking tu tak ada masalah, dia akan tulis no error found tu. Lepas tu nanti dia akan tunjukkan dekat anda benda ni. Ini dia panggil welcome screen untuk Ubuntu tu lah. Jadi anda akan ada dua option. Sama ada untuk nak try dulu Ubuntu ataupun nak install terus Ubuntu tu. Jadi apa kata kita try dulu Ubuntu sebelum kita install. Bila anda tekan try Ubuntu ni, dia tak akan install apa-apa. Ubuntu tu akan run daripada USB drive anda tu dulu. Jadi inilah dia desktop Ubuntu. Sekarang anda dah boleh try lah Ubuntu tu. Jadi dalam video ni saya tak akan ceritalah macam mana nak pakai Ubuntu, anda boleh test semua. Jadi kalau sekarang ni anda hanya duk try Ubuntu, jadi anda bolehlah buat apa yang anda nak buat, anda tak risau. Dia tak akan rosak lah benda ni. Okay, jadi anda mainlah tengok application apa yang ada. Contohnya saya nak buka Firefox ni, mainlah kita tengok internet apa. Macam contoh saya buka katakanlah YouTube lah. Okay, kita buka YouTube. Dan nak tengok pendakwah teknologi punya YouTube. Nak tengok jalan ke tidak Ubuntu ni. Okay. So sekarang ni kalau anda tengok semua benda sepatutnya automatic lah sebab saya cocok komputer saya ni kepada LAN cable, so dia automatically detect dapat DHCP semua. Jadi setting semua berjalan secara automatic. Jadi sekarang ni kita duk try Ubuntu ni, dia belum install lagi ni. So apa yang akan berlaku adalah kalau anda install Ubuntu pun nanti anda akan nampak sebiji macam ni. Jadi yang bagus tentang try Ubuntu ni, anda boleh cuba dulu semua benda sebelum anda install Ubuntu tu. Kalau anda tak mau install Ubuntu, anda boleh shutdown komputer anda, tak ada masalah apa. Kalau anda nak install, anda tekan dekat icon install Ubuntu atas desktop ni. Anda akan nampak install window ni, welcome screen ni. Jadi anda pilih dulu bahasa, saya pilih English, lepas tu tekan continue. Lepas tu anda kena pilih keyboard layout, saya biar default je lah US ni, tekan continue. Lepas tu dekat sini anda boleh pilih jenis installation. Jadi untuk desktop biasa tu anda pilih je lah normal installation. Lepas tu anda uncheck yang download update while installing Ubuntu tu untuk nak bagi laju sikit proses installation tu. Okay, sekarang tekan continue. Untuk bahagian seterusnya ni, anda boleh terus pilih install now, tapi saya galakkan anda untuk pilih option yang ketiga tu yang ditulis something else ni. Sebab ini akan membolehkan kita untuk nak pilih secara spesifik partition mana yang kita nak install Ubuntu. Okey, so bila anda tekan continue akan dapat ni lah senarai partition-partition dalam hard disk ni. Jadi kalau anda ingat balik, tadi kan dalam Windows saya dah potong satu bahagian partition tu untuk diberikan kepada Ubuntu. Macam ni dalam senarai ni ditulis yang free space ni, yang 268GB ni. Okey, saya nak install dekat sini. Kalau anda cuba tekan install now sekarang ni, anda akan dapat error ni, no root file system is defined. Jadi apa yang anda kena buat adalah, anda kena double click dekat free space yang anda nak install Ubuntu tu, dan anda akan nampak skrin ni lah, dia tulis create partition. Untuk bahagian use as semua ni anda biar saja by default. Anda cuma kena letak / saja dekat mount point ni. Lepas tu tekan OK. Bila skrin tu dah hilang, tekan install now. Jadi yang ni dia akan tanyalah right changes to the disk semua ni, anda tekan continue saja. Jadi sekarang ni proses installation Ubuntu akan berjalan. Dekat skrin seterusnya ni, ini adalah time zone lah. Jadi anda select lah anda duduk dekat bandar mana. Saya punya bandar dah betul Kuala Lumpur, saya tekan continue saja. Dekat sini anda boleh tulis lah anda punya nama, username dan sebagainya. Ini adalah anda punya account untuk nak login dalam komputer Ubuntu tu nantilah. Anda masukkanlah semua maklumat detail yang diminta. Bila dah settle, anda tekan continue. Jadi sekarang ni dia akan copy file dan ini adalah dia punya proses untuk Ubuntu installation lah. Jadi anda tunggulah benda ni sampai habis. Memandangkan proses installation tu agak panjang, jadi saya potonglah kepada bahagian penghujung dia.
Jadi kalau proses installation anda berjalan lancar, anda patut nampak benda ni lah, installation complete. Jadi dia tanyalah anda nak terus continue main dengan Ubuntu ke ataupun nak restart. Jadi pada saya, kita restart je lah. Kita login masuk dalam Ubuntu terus. Kalau anda pilih restart now, maka nanti dia akan beritahu dekat anda lah, anda kena cabut dulu USB drive yang kita guna untuk install tu. Jadi anda cabut USB drive tu daripada komputer anda, lepas tu anda tekan enter. Jadi sekarang bila anda restart komputer anda akan nampak grab menu ni. Jadi dekat sini anda boleh pilih lah sama anda nak load Ubuntu ataupun nak load Windows. Jadi benda ni anda boleh control pakai arrow key atas keyboard anda macam tadi lah. So kita pilih Ubuntu dulu dan kita try lah login dalam kita punya Ubuntu installation tu. Inilah kita punya Ubuntu desktop. Nak login dia, anda tekan lah dekat nama anda tu macam saya pakai pendakwah teknologi ni. Lepas tu masukkanlah password yang anda tulis masa installation tadi tu. Jadi inilah dia kita punya Ubuntu desktop. Okey, tapi untuk penggunaan Ubuntu semua ni saya tak akan tunjuk lah dalam video ni sebab panjang sangat kan. Mungkin insyaAllah saya akan buat dalam video yang seterusnya. Tapi nanti anda ambil lah masa untuk nak tengok macam mana Ubuntu ni function semua. Anda boleh try lah install application apa yang ada. Jadi sekarang saya akan tunjuk dekat anda macam mana kita nak masuk balik ke dalam Windows. Jadi anda restart lah komputer anda daripada Ubuntu ni. Bila anda restart komputer, anda akan nampak grab menu ni kan. Okey, kalau tadi kita pakai Ubuntu, sekarang anda pilih Windows Boot Manager ni. Lepas tu tekan enter. Maka sekarang anda akan boot lah masuk ke dalam Windows. Kalau dekat grab menu tadi anda tak pilih Windows, anda akan dimasukkan ke dalam Ubuntu secara automatik. InsyaAllah nanti saya akan tunjuk dekat anda macam mana nak buat supaya Windows ni jadi pilihan utama bila boot. Selesai sudah bahagian pertama video ni. Dan seperti yang saya janjikan kepada anda tadi, dalam bahagian yang seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh uninstallkan Ubuntu tu ataupun buang Ubuntu tu daripada komputer anda. Tapi sebelum tu, pastikan anda ada satu thumb drive ni sebab benda pertama yang anda kena buat adalah anda kena create satu Windows 10 installer USB. Anda kena buat benda tu dulu sebelum anda ikut proses-proses yang seterusnya. Jadi kita tengok dulu macam mana anda nak buat satu Windows 10 USB installer ni. Untuk nak buat USB drive yang boleh install Windows 10, anda kena download Media Creation Tool ni. Anda search benda ni dekat Google, anda akan nampak result macam ni. Anda tekan dekat download Windows 10 Disk Image ISO ni. Okey, jadi dekat dalam website ni, anda turun dekat bawah, anda akan nampak tu dia tulis Create Windows 10 Installation Media. Anda download tool tu. Bila download dah habis, anda run Media Creation Tool tu, anda akan nampak window macam ni. Sambil-sambil tu, pastikanlah anda dah cocok USB drive yang kita akan gunakan untuk nak buat Windows 10 installation ni. Dekat Terms and Condition ni, tekan Accept, lepas tu tunggu sekejap. Sekarang dia tanya anda nak buat apa, sama ada nak upgrade this PC now, anda pilih yang Create Installation Media tu. Lepas tu anda tekan Next. Jadi yang ni pun anda tekan Next sajalah. Bila dia tanya media mana nak pakai, anda pilihlah USB flash drive. Lepas tu dekat senarai ni, dia tanya drive mana, kita ada satu je. Kita tekan Next. Lepas tu sekarang ni, proses untuk nak buat USB installer Windows 10 tu akan berlaku lah. Jadi anda biarlah benda ni berjalan sampai habis. Memandangkan proses ni dia agak panjang sikit, jadi saya potonglah kepada bahagian hujung dia. Jadi kalau benda ni tak ada sebarang masalah, maka anda patut nampaklah dia tulis dekat sini, your USB drive is ready. Untuk bahagian seterusnya, kita akan delete partition Ubuntu yang kita dah buat tadi. Anda boleh buka disk management dengan cara search disk MGM tu. Lepas tu dia keluar create partition tu kan. Ni Windows disk management ni. Jadi kalau anda ingat balik, tadi kan saya ambil sebahagian daripada sistem C tu untuk nak bagi kat Ubuntu yang 250 ni. Okay, jadi apa yang anda kena buat adalah anda tekan kanan dekat dia dan delete volume. Jadi kita nak delete Ubuntu ni. Jadi dekat warning ni anda tekan yes. Jadi sekarang anda tunggu start, maka sekarang ni dia akan delete lah volume Ubuntu anda tu. Dia tulis unallocated. So sekarang dah kosong, dah tak ada dah. Kalau sebelum ni saya kecilkan volume C saya tu untuk bagi kat Ubuntu, sekarang saya nak besarkan balik volume C saya. Jadi saya tekan kanan, anda boleh nampak kan tadi kita shrink, sekarang kita nak extend volume. Jadi anda akan nampak wizard ni, so saya tekan next. So saya nak pakai semua free space yang ada, saya just tekan next dan saya tekan finish. Jadi sekarang volume C saya tu dia dah jadi maximum balik. Mungkin anda akan tanya, untuk apa kita nak buat Windows 10 installer USB tu kan? Okey, tadi kan kita dah delete Ubuntu tu. Sekarang saya restart komputer ni untuk nak tunjuk dekat anda apa yang jadi bila anda dah delete buang partition Ubuntu tu. Kalau anda ingat balik masa kita start komputer tu, anda patut nampak satu grab menu ni kan? Memandangkan kita delete macam tu je partition Ubuntu tu, maka anda punya boot manager tu dah jadi tak betul. Jadi sekarang kita kena perbetulkan balik boot manager tu supaya dia boleh masuk balik ke dalam Windows macam biasa. Jadi di sinilah kegunaan Windows 10 installer USB tadi tu.
Jadi untuk nak perbetulkan masalah yang kita tak boleh nak masuk Windows tu, apa yang anda kena buat adalah masukkan USB drive Windows 10 yang kita buat tadi dan start komputer macam biasa. Kemudian anda masuk kepada BIOS dan pilih untuk nak boot daripada USB yang kita buat. Kalau anda tengok dekat sini, anda nampak saya punya BIOS ni tunjuk lagi. Ada boot dekat Ubuntu tu. Jadi kita tak buang benda tu lagi kan. Okay, so saya boot daripada USB. Jadi ini adalah Windows 10 installer yang kita buat dalam USB itulah. Okey, untuk skrin ni anda tekan next dulu. Okey, dekat bahagian ni anda jangan tekan install now tu. Anda pilih yang repair your computer ni. Untuk skrin seterusnya ni anda akan nampak beberapa option lah. Jadi kita nak pergi kepada bahagian troubleshoot ni, tekan yang tu. Okey, dalam troubleshoot tu pula anda akan ada beberapa option lain lah. Nak repair startup lah, command prompt, uninstall, update ke apa ke semua. Jadi kita nak pergi ke UEFI firmware settings ni. Jadi tekan restart. Bila anda tekan restart tu, dia akan restart dan masuk terus ke dalam BIOS ni. Jadi kita pergi kepada bahagian boot option. Jadi kalau macam saya punya Gigabyte nampak macam ni, anda punya motherboard mungkin nampak macam lain lah. Jadi kita nak tukar dekat boot option nombor 1 tu. Macam sekarang ni dia nak pergi ke Ubuntu, so saya nak pergi balik kepada Windows Boot Manager ni. Lepas anda dah pilih Windows sebagai boot option number 1, anda save dan exit BIOS anda. Dan dia akan restart balik lah komputer anda. Kalau semua okey, sepatutnya lepas anda restart, anda dah tak nampak grab menu tu. Anda nampak startup Windows punya screen ni lah. Jadi itulah dia macam mana anda boleh repair balik anda punya boot manager lepas anda delete partition Ubuntu tu. Okay, sekarang kita cuba restart komputer ni balik untuk tengok okey ke tidak. Pastikan masa anda nak restart tu anda dah cabut lah USB Windows 10 installer semua tu lah. Jadi sepatutnya bila restart anda dah nampak screen window macam ni, patutnya tak ada masalah apa lah. Anda dah boleh pakai balik komputer anda macam biasa. Itulah dia cara bagaimana untuk nak install dan uninstall balik Ubuntu daripada komputer anda. Jadi saya harap episod ni dapatlah membantu anda untuk nak berjinak-jinak dengan operating system Linux ni. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi seperti biasa, kalau episod ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk like, subscribe, share dan follow Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Merdeka.